Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik dan anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Semalam, skandal 1MDB yang melibatkan Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat telah mengakui bahawa mereka bertanggungjawab untuk membayar semula dana-dana pelaburan rakyat Malaysia dalam syarikat 1MDB yang dirompak oleh bekas pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank beberapa tahun lalu di seluruh dunia. Maka kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan juga Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul bersama kerajaan yang di-Pertuan Agong di bawah Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya telah berjaya membuktikan kepada seluruh dunia bahawa Goldman Sachs Bank bersetuju untuk mengakui mereka adalah watak utama yang merompak duit kerajaan Malaysia dalam syarikat 1MDB dan menipu berkenaan dengan pelaburan-pelaburan bond dana pelaburan rakyat Malaysia dalam 1MDB yang mencecah puluhan bilion ringgit Malaysia. Maka, satu negosiasi baru telah dipersetujui atas kebijaksanaan yang amat berhormat Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan kerajaan yang di-Pertuan Agong menuntut ganti rugi secara konsisten daripada Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan yang di-Pertuan Agong berjaya mendapat pembayaran ganti rugi dana 1MDB sebanyak 4.5 bilion US dollar, iaitu bersamaan dengan 19.14 bilion ringgit Malaysia. Apa lagi? Tepuk tangan pakcik makcik, tuan-tuan, puan-puan. Saya ingin memberi pujian dan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan yang di-Pertuan Agong kerana akhirnya berjaya membuktikan kepada seluruh dunia Goldman Sachs Bank itu adalah bank penyamun antarabangsa yang mewujudkan satu skim penipuan, penggelapan dana wang rakyat Malaysia dan rompakan jenayah pengubahan wang haram, duit-duit pelaburan rakyat Malaysia syarikat 1MDB di seluruh dunia. Ini adalah satu tanggungjawab dan tugas KPI yang perlu dipenuhi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Dan KPI ini telah dibuktikan, janji ini telah ditunaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana dia akan tetap berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk memulangkan dan menuntut semula dana pelaburan 1MDB yang dirompak oleh ramai pihak di dalam negara Malaysia maupun di luar negara. Maka, untuk makluman pakcik dan makcik yang tidak faham apakah itu Goldman Sachs Bank. Goldman Sachs Bank ini telah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan Malaysia beberapa tahun yang lalu untuk menjaga dan menguruskan dana-dana pelaburan bond di dalam syarikat 1MDB. Maka, pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank seperti Tim Leissner dan Louis Craig Blackfin telah berurusan dengan kerajaan Malaysia sebelum ini memberi jaminan bahawa mereka akan memastikan pelaburan-pelaburan dalam syarikat 1MDB itu menguntungkan kerajaan Malaysia. Malang dan amat malang, setelah beberapa tahun Goldman Sachs Bank menjadi bank utama di dunia untuk menjaga dana-dana pelaburan rakyat Malaysia dalam syarikat 1MDB, duit-duit tersebut telah dirompak, dihilangkan dan wujud modus operandi skim penipuan melibatkan pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank di seluruh dunia. Maka, antara watak
yang menjadi middleman untuk menjalankan modus operandi skim penipuan, rasuah, jenayah pengubahan wang haram, penggelapan dana pelaburan, serta menggelapkan duit-duit pelaburan berbilion-bilion US dollar tanpa ada keuntungan kepada kerajaan Malaysia, malah menambahkan beban hutang rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia di peringkat antarabangsa. Oleh sebab itu, apabila Goldman Sachs Bank bersetuju dengan tuntutan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan yang di-Pertuan Agong, Goldman Sachs Bank secara tidak langsung telah bersetuju dengan terma dan syarat negosiasi yang bernilai 19.14 bilion ringgit Malaysia. Ini adalah melibatkan pembayaran semula dana 1MDB secara tunai yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank. Wang tunai yang telah dirompak oleh pegawai-pegawai Goldman Sachs Bank dan bank tersebut yang akan dibayar tidak lama lagi kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya adalah sebanyak 2.5 bilion US dollar bersamaan dengan 10.63 bilion ringgit Malaysia. Banyak atau tidak banyak ni Pak Cik Makcik? Banyak. Duit yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat dibayar semula dengan demands yang dituntut oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya bahawa nilai tersebut perlu dibayar demi kepentingan rakyat Malaysia dan kepentingan ekonomi kerajaan Malaysia. Selain daripada itu juga, jaminan aset 1MDB melibatkan 3 urus niaga bond yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank akan dibayar semula kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya sebanyak 1.4 bilion US dollar bersamaan dengan 5.95 bilion ringgit Malaysia. Dana-dana yang akan dibayar oleh Goldman Sachs Bank ini boleh membantu ekonomi Malaysia dalam krisis coronavirus, dan dana yang akan dibayar itu juga menjimatkan kos keuangan kerajaan Malaysia di dalam perbicaraan kes mahkamah melibatkan Goldman Sachs Bank. Ia menjimatkan masa kerajaan Malaysia tanpa perlu mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk menuntut duit yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank yang berpusat di Amerika Syarikat. Oleh sebab itu, tindakan kebijaksanaan, transparansi, ketelusan, kesungguhan, komitmen, political will Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia menuntut wang pelaburan 1MDB dan aset-aset 1MDB yang dihilangkan, yang dirompak oleh scam bank, iaitu Goldman Sachs Bank, adalah satu perkara yang wajar untuk dipuji oleh kita sebagai rakyat Malaysia. Saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam pengkajian jenayah pengubahan wang haram di dalam negara Malaysia maupun di peringkat antarabangsa. Skandal 1MDB ini telah dipolitikkan oleh ramai pihak di peringkat antarabangsa maupun di dalam politik domestik Malaysia. Ramai rakyat Malaysia di bandar dan kampung menganggap Najib Razak, Rosmah Mansor dan UMNO BN yang merompak
duit 1MDB. Secara adilnya, berdasarkan fakta dan bukti, rompakan dana 1MDB di seluruh dunia. Perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang digelapkan naratif sebenar di dalam negara Malaysia ialah rupa-rupanya apabila Goldman Sachs Bank mempersetujui negosiasi untuk membayar kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya sebanyak 19.14 bilion ringgit Malaysia, ini merupakan kayu pengukur dan satu mesej yang cukup jelas bahawa Goldman Sachs Bank adalah watak utama yang merompak duit pelaburan rakyat Malaysia dalam syarikat 1MDB. Pengakuan negosiasi ini membuktikan bagaimana Goldman Sachs Bank bertanggungjawab menjadi satu institusi bank dunia yang menipu rakyat Malaysia, yang menipu kerajaan yang di-Pertuan Agong, yang menipu kerajaan Malaysia sebelum ini dengan dana-dana pelaburan antarabangsa yang diamanahkan kepada Goldman Sachs Bank untuk dijaga dan dibangunkan dengan baik demi keuntungan rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia. Malang dan amat malang, harapkan pegar-pegar makan rumput. Apa yang diharapkan oleh kerajaan Malaysia beberapa tahun yang lalu daripada Goldman Sachs Bank untuk menjadi pemegang amanah dana pelaburan 1MDB di peringkat antarabangsa, Goldman Sachs Bank menikam belakang kerajaan Malaysia dengan membuat modus operandi merompak duit-duit pelaburan bond di dalam syarikat 1MDB bersama-sama dengan Jolo. Maka apabila kerajaan Malaysia menjadi mangsa utama scam bank terkemuka dunia, iaitu Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat, fakta ini tidak boleh disembunyikan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Anwar Ibrahim, oleh Lim Kit Siang, oleh Lim Kuan Eng, oleh Rafizi Ramli, oleh Mat Sabu, oleh pemimpin-pemimpin seperti Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, Pakatan Harapan dan Warisan. Kalau rakyat Malaysia perasan, ya, 1MDB ini telah digunakan sebagai alat manipulasi politik, hanya menyalahkan satu pihak sehingga kita rakyat Malaysia lupa untuk menyalahkan bank kapitalis terkemuka dunia, iaitu Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat, yang membuat jenayah rompakan secara sistematik bersama bekas pegawai-pegawai bank mereka, iaitu Tim Lisner dan juga Lloyd Craig Blankfein, yang cukup popular dalam kalangan pelabur-pelabur kaya di seluruh dunia. Maka ini telah membuktikan keadilan dan kebenaran telah berjaya ditegakkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Malaysia bahawa benar 32 juta rakyat Malaysia menjadi mangsa penipuan scam, mangsa rompakan Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat. Skandal rompakan duit 1MDB oleh Goldman Sachs Bank ini, pakcik dan makcik, mendapat perhatian kerajaan Amerika Syarikat, kerajaan Switzerland, kerajaan United Kingdom dan kerajaan Singapura. Kerana pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank di cawangan-cawangan negara tersebut terlibat dengan modus operandi jenayah pengubahan wang haram, rompakan di dalam negara Malaysia dan di seluruh dunia. Maka sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan bahawa skandal 1MDB ini bukan sahaja melibatkan nama Najib Razak, Rosmah Mansor dan UMNO BN, tetapi ia melibatkan satu organisasi bank yang cukup kaya di peringkat dunia merompak duit 1MDB. Bank itu sepatutnya menjadi institusi. Duit pelaburan 1MDB disimpan di dalam bank tersebut. Tetapi malang dan amat malang, Goldman Sachs Bank sendiri menjadi watak utama
menipu dan merompak duit kerajaan Malaysia tanpa pengetahuan kerajaan Malaysia, pak cik mak cik. Macam kita simpan duit RM1,000 di Maybank, Cawangan, Kuala Lumpur. Tiba-tiba duit RM1,000 itu hilang begitu sahaja tanpa ada jawapan daripada Maybank. Situasi itu, contoh tersebut itu adalah sama maksudnya bagaimana Goldman Sachs Bank merompak. Kerajaan Malaysia simpan dana pelaburan 1MDB atas nama Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat berpuluh-puluh bilion ringgit. Tetapi tiba-tiba selepas beberapa tahun, hutang Malaysia dalam syarikat 1MDB bertambah dan duit pelaburan 1MDB hilang. Siapa yang hilangkan? Pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank bersama-sama dengan Jolo. Maka saya perlu bersetuju dengan hujah ini, bahawa Jolo dan pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank secara tidak langsung perlu dipersalahkan oleh rakyat Malaysia. Dan akhirnya, negosiasi bernilai 19.14 bilion ringgit Malaysia yang dipersetujui oleh Goldman Sachs Bank untuk dibayar kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya adalah sangat-sangat adil untuk rakyat Malaysia setelah dirompak bertahun-tahun lalu di peringkat antarabangsa. Saya ingin menegur Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan yang tidak bersetuju dengan perjanjian negosiasi ini. Saya sebagai penganalisis politik bebas lebih melihat kepentingan ekonomi negara dan kepentingan ekonomi rakyat Malaysia. Dalam krisis coronavirus ini, kerajaan Malaysia memerlukan dana pelaburan 1MDB itu semula daripada Goldman Sachs Bank segera. Kita mahukan duit yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank itu dibayar dengan cepat, dibayar dengan jumlah yang sangat-sangat adil. Setelah kerajaan Malaysia habis dirompak duit 1MDB oleh Goldman Sachs Bank. Maka apabila Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan tidak mahu bersetuju dengan negosiasi 19.14 bilion ringgit Malaysia yang dipersetujui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Goldman Sachs Bank ini, mesej yang ingin disampaikan oleh Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan adalah very simple. Mereka tidak mahu memikirkan kepentingan ekonomi rakyat dan ekonomi negara dalam krisis coronavirus yang memerlukan dana tambahan untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat di negara Malaysia. Benar kata Menteri Keuangan Baharu Tengku Zafrul dan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku PM ke-8 di Putrajaya. Negosiasi bernilai 19.14 bilion ringgit Malaysia yang akan dibayar oleh Goldman Sachs Bank tidak lama lagi kepada kerajaan Malaysia itu menjimatkan kos keuangan untuk perbicaraan mahkamah melibatkan Goldman Sachs Bank dan kerajaan Malaysia, dan ia menjimatkan masa untuk kerajaan Malaysia tidak perlu tunggu 10 tahun lagi bagi mendapat semula dana rompakan 1MDB yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank yang berpusat di Amerika Syarikat. Maka sudah-sudahlah Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir mahu mempolitikkan kes 1MDB ini. Kerana apa yang diinginkan oleh kami selaku rakyat Malaysia, kami mahukan dana 1MDB yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank berpusat di Amerika Syarikat itu dikembalikan semula kepada kerajaan Malaysia. Apapunlah penyelesaian keadilan yang dituntut oleh rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa maupun di peringkat Mahkamah Malaysia, kita mahukan dana 1MDB yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank dan proksi-proksi penyamunnya di dalam negara Malaysia maupun di luar negara, mereka perlu memulangkan duit 1MDB itu kepada kerajaan Malaysia.
Ingat pakcik dan makcik, penyamun utama duit 1MDB di peringkat antarabangsa adalah Goldman Sachs Bank, pegawai-pegawai Goldman Sachs Bank dan juga Jolo. Kalau Tun Dr. Mahathir Anwar Ibrahim dan Mahachai totok Pakatan Harapan, hanya mahu bercakap tentang Najib, kami rakyat Malaysia ni bukanlah bodoh macam Mahachai totok Pakatan Harapan. Modus operandi rompakan dana 1MDB ini sudah terbukti di peringkat antarabangsa. Goldman Sachs Bank adalah ketua perompak dana 1MDB di peringkat antarabangsa. Sehingga mereka mengaku mereka perlu membayar ganti rugi kepada kerajaan Malaysia sebanyak 19.14 bilion ringgit Malaysia. Tabik spring kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, tabik spring kepada Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul, tabik spring kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong di bawah kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Kerana membuktikan kebenaran ini kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Penyangak besar di peringkat dunia iaitu Goldman Sachs Bank telah mengakui kesilapan mereka dan mereka mahu membayar semula dana-dana wang tunai dan pelaburan yang dirompak berpuluh-puluh bilion ringgit Malaysia sejak beberapa tahun yang lalu syarikat 1MDB ditubuhkan. Tuntasnya, saya sebagai rakyat Malaysia, saya sebagai penganalisis politik bebas, sangat-sangat bangga dan sangat-sangat gembira. Akhirnya, Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional lebih berjaya daripada Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan untuk mendapatkan semula dana-dana rompakan 1MDB yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati kerajaan yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan semula duit 1MDB yang dirompak oleh Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir Anwar Ibrahim Lim Kit Siang Lim Kuan Eng, Dr. Wan Aziz Ahmad Sabu, Datuk Seri Panglima Syafiee Abdal, Pakatan Harapan dan Warisan yang hanya tahu mempolitikkan kes 1MDB tetapi tidak mampu untuk mendapatkan semula dana 1MDB daripada Goldman Sachs Bank. Selama 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan memerintah di Putrajaya, PRU 15 akan datang. Kami akan tetap mengundi Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional untuk terus menjadi kerajaan rakyat yang adil melawan semua penyamun 1MDB. Terima kasih.